Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Okay, Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah untuk yang dapat join malam ni, kita punya first online sharing untuk tahun ni kan. So hopefully untuk online sharing ni lagi ramai boleh join kan, ajak kawan-kawan untuk dengar sekali. So online kan kita flexible sikit. So kita boleh dengar sambil buat kerja lain pun boleh, sambil tengah driving pun boleh, apa ke kan. So sebelum tu saya perkenalkan diri dulu lah. Nama saya Nurhuda. Saya downline bawah Amir, anak Gold Diamond Antilina. Sekarang saya tengah kerja kat KL, kampung kat Penang. So selalu balik kampung lah. Macam sekarang pun udah kat Penang sebab online. Jadi boleh ada kesempatan untuk join dan jadi MC pada hari ni insyaAllah. So before kita start, saya brief dulu lah sikit. Usually online sharing kita ni akan ada 3 bahagian lah. First kita akan start dengan info on kesihatan, dan kita akan go info yang kita punya produk, dan last sekali business. Sambil-sambil tu juga kita akan selit testimoni dan Q&A kalau ada. Jadi sebelum kita start, nak jemput VM Shah Izzat untuk bacaan doa. Terima kasih saudari MC kita. Baik, kita mulakan dulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda Nabi dan seluruh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dari pertemuan malam ini, ilmu yang memberi kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kami, dan ilmu yang memberi manfaat kepada perniagaan yang kami usahakan. Warzuqna rizqan tayyiba. Ya Allah, kurniakanlah kami sebaik-baik rezeki, rezeki yang luas untuk kami, ahli keluarga kami dan sahabat andai sekeliling kami. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah usaha amal kami ini sebagai salah satu ibadah buat bekalan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih VM Shah Izzat untuk bacaan doa tadi. Mudah-mudahan Allah berkatilah kita punya session malam ni dan pemudahkan urusan kita semua, amin. Jadi kita akan proceed dengan first speaker kita dari Gold Diamond Antilina kita, yang akan present on topik alopati dan holistik. 2 jenis rawatan yang before this Huda sendiri pun tak pernah dengar lah, tak pernah ambil kisah. First time dengar masa kenal dengan Syangho lah. So kita jemput Antilina untuk dengar. Kalau siapa yang pernah dengar, kita ulang kaji balik. Okay. Terima kasih Huda. Okey, kejap nak share dulu skrin. Nampak tak? Saya. Okey, nampak Nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tahniah bagi yang dapat join malam ni. Kalau kita tengok ahli kita malam ni dalam berapa orang ni ahli kita? Ada 20 orang. Kat mana? 21 orang. 21 orang. So, mudah kita harap akan bertambahlah ahli kita malam ni. Susu Saidah. Umi susu Saidah. Apa tu? Umi susu Saidah.
Siapa Umi tu? Semula. Kak Ina kena ni. Kena buka balik. Sebab tadi terauto mute semua. Tak tahu siapa satu yang Admin kena jaga. Boleh? okey, boleh dengar. Okey. Okey, Kak Ina semula. Okay. So topik yang malam ni Kak Ina nak cover, biasanya topik ni topik pertama yang kita selalu bincang lah. Dan ini merupakan Zoom meeting kita yang pertama untuk tahun 2023. So jadi Kak Ina bercadang akan buat Zoom je tahun ni untuk 15 kelas kita melengkapkan silibus kita. So lepas tu kita buat face to face balik ya. So jadi bagi yang berhajat nak faham topik ni, nak betul-betul dapat cerita topik ni, so betul-betul hayati malam ni supaya nanti boleh ambil part Kak Ina pula, supaya Kak Ina tak present topik ni kan. Kalau tengok sesi lepas Kak Ina present. So kali ni kalau ikut tu WM Suharni tapi dia pun tak berapa ready, okeylah Kak Ina ambil balik untuk present malam ni ya. So apa dia allopathy dan apa dia holistik. Kan itu yang kita kena faham dalam kita untuk menjaga kesihatan kita ni. Okey, untuk faham ni salah satu yang kita boleh guna adalah dari buku, kenapa tak keluar? Dari buku ni. So kita boleh baca The 7 Stages Disease untuk kita faham macam mana kita nak merawat tubuh badan kita ni ya. So kenali isyarat tubuh badan kita untuk kita kekal sihat secara fitrahnya. Jadi topik ini kita boleh share kepada siapa saja yang kita nak bantu mereka dapat balik kesihatan setelah sakit. Okey, so ini adalah 7 peringkat penyakit yang semua orang lalu sebelum dapat penyakit yang kronik. Sebelum dapat penyakit kronik itu kita akan lalu 7 stages ni. Jadi kalau kita faham, kita boleh orang kata bertindak lebih cepat ataupun lebih awal sebelum jadi lebih kronik. Kalau kita tengok kat sini, yang pertama, bahagian pertama ni, kejap boleh cross kan ni, dia tu bukan, kalau cross kan nanti jadi apa? Okay, kalau yang pertama ni kita panggil innovation, iaitu kelemasan. Maksudnya badan kita kurang tenaga. Okay, peringkat mana badan kita kurang tenaga? So biasanya bila kita, peringkat kita mula menguruskan kehidupan kita ni lah masa kita muda ni. So badan didedahkan dengan toksik melampau. Kesan kerana terpaksa menguruskan badan supaya manusia itu dapat terus hidup setiap hari. So maksudnya, contohnya lah dalam keadaan kehidupan sekarang ni ramai yang tak ada kerja, jadi dia orang buat Grab. Buat Grab tu kadang-kadang kalau kita jumpa orang kata sampai tengah malam pukul 12, pukul 1, pukul 4 pagi bangun pula macam Ramadan baru ni untuk uruskan sahur kepada customer-customer. Jadi lama-lama kita akan jadi kurang tenaga. Sebab kita menggunakan badan kita ni berlebihan. Tapi masa muda kita tak rasa, kita rasa macam bagus je. So kita terus buat kerja melebihi tempoh yang sepatutnya. Jadi benda ni berlarutan untuk satu tempoh sebab dalam kerja-kerja kita nak hidup ni kita terus buat aktiviti yang sama sampai satu tempoh, akhirnya kita akan jatuh peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ni dia kata apa? Peringkat yang kedua ni badan mula mengumpul toksik. Kesan dari proses kehidupan harian kita. So maksudnya kat sini, so dalam kita menjalankan aktiviti harian, kita tak peduli waktu tidur, waktu makan, kita makan apa yang sempat sebab kita nak menguruskan kehidupan harian ni. So biasanya orang abai. So jadi kat sini badan kita akan mula kumpul toksik. Kita tak ambil kisah lagi. Badan kita dah kumpul toksik ni kita tak ambil kisah lagi. Akhirnya kita akan masuk peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ini badan mula rasa tak selesa secara fizikal dan secara spiritual. So maksudnya badan dah mula bagi sign. Ketika mana kita dapat peringkat yang ketiga ni? Biasanya kalau mula kita nak dapat sakit tu dalam kalau zaman sekarang ni dari kecil pun dah dapat dah. Kalau kita kata zaman yang masa zaman Kak Ina ni mungkin umur 25, 30 ke atas tu barulah badan mula bagi sign. Sign macam mana?
kita tak boleh kawal stres. Ada masalah kat tempat kerja, kita stres berlebihan. So mungkin dah keluar gatal-gatal ataupun sesama dan sebagainya. So ketika ni lah kita mula, bila kita tak selesa, kalau orang yang tak faham, dia mula akan mencari macam mana nak hilangkan tak selesa tu. Jadi kalau sesama, kalau gatal, kalau demam, cari ubat. So bila kita mula mencari ubat untuk menutup signal badan bagi kat kita, jadi kat sini kita membawa diri kita ke peringkat yang seterusnya. Sepatutnya bila kita dah berada di peringkat ketiga ni, kalau kita sesama, kita jangan cari ubat nak stopkan sesama tu. Kita kena berusaha untuk hilang sesama itu secara semula jadi. Hilang gatal tu secara semula jadi. Jadi biasanya kalau kata kita stres berlebihan, kita rehat. Kita jangan cari ubat nak bagi tenang. Kalau kita buat macam tu, kita membawa diri kita ke peringkat yang seterusnya. Peringkat yang seterusnya ni kita panggil inflammation. So badan mula melancarkan proses memulihkan badan. Antara yang terhasil, kita panas, bengkak, lebam. So ini proses ni kebanyakan kita dapat, tapi bukannya lebam atau bengkak tu satu tubuh badan. Kat mana yang badan kita ada masalah? Bila ada bengkak, kita cari ubat hilangkan bengkak. Bila sakit, kita cari ubat hilangkan sakit. Jadi keadaannya kalau kita berterusan, makin teruklah kesihatan kita. Sepatutnya bila badan dah bagi sign ni, kita kena macam mana kita nak reverse balik ke peringkat ketiga, kedua dan yang pertama supaya kita kekal sihat. Jadi kalau kita biar lagi, akan pergilah peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima ini dia kata apa? Badan mula membebaskan toksid secara paksa. Kulit mula pecah, jadi untuk buang haba. Jadi yang paling simple kita selalu tengok macam asa kat mulut. Mungkin juga kalau kata asa kat mulut tu kita nampak yang putih-putih itu, sebenarnya pecah-pecahan berlaku tu bukan saja di luaran, di dalam pun berlaku. Bila badan mula membebaskan toksid secara paksa ni. Maksudnya mungkin dekat jantung pun ada sel-sel yang dah asa, dekat usus dah mula ada asa, dah mula nak dapat gastrik. Jadi keadaan ni kalau kita berterusan, terusnya kita akan masuk peringkat yang lebih dalam lagi, iaitu kita panggil indulation. So peringkat ni maksudnya badan terpaksa mengumpul sel-sel yang dah rosak, yang dah asa, yang dah pecah tadi dalam satu kantung. So kantung tu dia lebih keras lah untuk melindungi badan dari kerosakan DNA. So ini yang tiba-tiba kita kata, macam ada biji lah, macam ada bengkak lah kat sini, macam ada ketul lah kat sini. Itu sebenarnya badan dah mula kumpul sel-sel yang rosak letak dalam satu kantung. So biasanya dalam kantung tu berapa lama nak jadi benda lain? Ada yang ambil masa 20-30 tahun, ada sampai 40 tahun tak berubah sifat pun ada. So jadi kita kena ambil berat lah supaya kita tak nak nanti bila dia berubah sifat terus masuk peringkat yang ketujuh. Lagi tak susah nak reverse kan. Jadi bila dia berada dalam kantung ni, so sel-sel yang rosak dan lemah ni akan mudah ditembusi oleh radiasi yang seterusnya merosakkan DNA sel. Sebab tu hari akan datang bila negara kita dah on 5G secara sepenuhnya, banyak lagi kita akan dapat atau akan dengar akan kena kanser kat sana sini. Sebab sel yang dah rosak ni, yang dah asa ni akan kena radiasi yang sangat hebat. Jadi terus jadi kanser. Jadi makin ramailah orang yang akan kena kanser di hari akan datang. Sebab itulah kita perlu bagi kesedaran ini lebih dulu. Maksudnya kalau dah ada ulcer tu nak buat apa? Macam tu. So jangan tambah-tambah kalau kita dengar yang kerak dapat ulcer kat dalam mulut. Itu maksudnya dalam badan dia pun banyak ulcer. Dan kalau kita pegang badan dia pun mesti sangat panas. Kan? So ini jadi DNA sel yang rosak tu jika lambat diurus akan membentuk sel kanser yang akan terus berkembang mendominasi badan kita. Jadi proses 5, 6, 7 ni nak berubah ke satu peringkat tu mengambil masa yang lama. Sebenarnya kalau kita sedar kita nak reverse tu memang boleh. Cuma ramai yang tak tahu cara yang betul untuk kita reverse supaya kita tidak bergerak ke peringkat ke-6 dan ke-7. Jadi yang ke-7 apa? Yang ke-7 ni maksudnya perlindungan badan telah gagal sepenuhnya. Sel kanser berjaya berkembang dan mendominasi badan kita. Jadi dari peringkat 1 nak peringkat 7 ni ambil masa puluhan tahun. Jadi sepatutnya memang kita boleh membantu rakan-rakan kita memberi kesedaran ini agar mereka tidaklah membawa diri ke peringkat yang ke-7.
Kalau kita tak bagi tahu lebih awal, bila kita dengar, okey, dia orang dah kena kanser. So nak makan produk kita pun sangat mahal, kan? Jadi ini penting kita faham macam mana kita dapat sakit. So bila kita faham, kalau kita dah berada di peringkat ketiga, kita boleh reverse lebih mudah ke peringkat pertama. Kalau masa kita dengar ni, kita dah berada di peringkat kelima, kita sedar kita banyak ulcer dah jadi, kita boleh reverse ke peringkat yang pertama. Jadi taklah menjadi seterusnya ke peringkat yang ketujuh. Ini perkara yang paling penting dalam usaha kita untuk kekal sihat. Okey, so seterusnya, semua ni you bolehlah baca dalam topik The 7 Stages of Disease. Dalam internet pun banyak. Okey, cara nak urus masalah ni macam mana? Pilih cara yang betul untuk kita urus masalah kita ni. So yang ada sebenarnya, cara atau bidang yang ada dalam menguruskan kesihatan diri ni yang orang kata secara keseluruhannya kalau kita tengok ada dua cara je, iaitu alopati dengan holistik ataupun kita combine kedua-dua. Alopati pun kita buat, holistik pun kita buat, tapi kita kena tengoklah bagaimana kita nak combine kedua-dua. Okey, so jadi ini semua memerlukan ilmu yang betul, barulah kita boleh membaik pulih tubuh badan kita itu dengan lebih baik. So kita kena faham alopati itu sejauh mana kita boleh guna, holistik itu sejauh mana kita boleh lakukan untuk kita baik pulih tubuh badan kita. Okey, ini antara buku-buku yang you boleh baca untuk faham holistik. So contohnya buku yang sebelah sini, The Cure, Heal Your Body, Save Your Life. So buku ini sangat best. Kalau you pergi kedai buku, cuba cari buku-buku yang macam ni untuk baca dan untuk faham macam mana yang nak sihat tu kita kena heal body kita tu. Okey, mari kita tengok apa beza antara alopati dan holistik. Kalau kita tengok kat sini, ini pendekatan dia. Pemantauan, punca penyakit, objektif rawatan, konteks, rawatan dia macam mana dan kesan ni selepas kita buat rawatan. So kalau alopati ni biasanya suppression. Suppression tu maksudnya kita hilangkan simptom. Kalau kita tengok kat sini okey. Pemantauan kita kena pakai pakar. Punca penyakit selalunya tak diketahui. Contohnya lah kalau kita ambil eczema, pakar kulit yang menguruskan kita. Tapi punca unknown causes kalau kita tengok dalam buku perubatan. Objektif rawatan dia hilangkan simptom tu. Contohnya, ambil ubat, sapu, hilang. Tapi tak baik pulih dengan betul pun tubuh badan kita. Sepatutnya alopati ni kita guna ketika kecemasan saja. Bukan kita guna sebagai rawatan. Dan cara yang digunakan dalam alopati. Biasanya ubat, radiasi, kemo, pembedahan. Jadi kat sini, semua step ni, kesannya toksik bertambah. So kalau kita guna, jadi sebab tu dia suppression. Bila suppression tu simpan, toksik makin bertambah. So holistik pula, kita kena healing. Ini pun orang tak sanggup nak lalui. Sebab itulah kalau boleh kita fahamkan kawan-kawan kita, tak payah sampai stage 5, stage 6, stage 7 tu. Sebab kalau nak reverse tu teruk sangat. Baik kita jaga lebih awal, kita stage 1, 2, 3 cukup. Jadi healing kita tak teruk. Healing tu adalah proses kita buang toksik. Jadi kalau kita tengok dalam holistik, pemantauan diri kita sendiri. Kan mudah kita yang tahu toksik macam mana, badan kita ni pembuangan bagus ke tak, kan kita makan benda yang bertoksik ke tak. So sebab itulah pemantauan tu diri sendiri. Walaupun penyakit tu kronik. Kalau kita tahu, kita boleh pantau dengan sendiri. And then punca penyakit, toksik lah. Kan mudah, yang tadi unknown, tak tahu. Tapi kalau holistik ni, toksik banyak dalam badan kita. Objektif rawatan ni biasanya kita penyembuhan secara menyeluruh. Jangka masa panjang kita guna. So kontaknya setiap masa dan selamanya. Kesan kalau rawatan yang kita guna, sebab kita tahu punca penyakit adalah toksik, jadi rawatan dia mestilah nyah toksik. Cukupkan nutrisi, elakkan kemasukan toksik. Sebab kita nak nyah toksik, jadi kita elakkan kemasukan toksik. Jadi kesan pada rawatan, toksik berkurang. Itulah holistik. Jadi kita nak yang macam mana? Kalau toksik makin bertambah, macam mana nak baik? Apalah kita kena cari toksik yang berkurang tu. Kalau kita tengok, sepatutnya alopati ni penting, tapi kecemasan kita guna. Yang holistik ni sepanjang hayat. Jadi dalam konteks kita ni, kita akan guna Chong Ho lah dalam holistik ni. Sebab produk Chong Ho memang membantu kita
detox badan kita dan baik pulih tubuh badan kita. So, dan kita guna sepanjang hayat. Sebab tu bila kawan-kawan kata nak guna lama mana, nak makan berapa lama, sepanjang hayat. Kalau ubat pun kita makan sepanjang hayat. Apa salahnya produk yang baik ini kita makan selamanya? Okey, itu beza antara alopati dan holistik. Mari kita tengok dengan lebih detail lagi. Ya. So, kita tahu tadi, alopati, toksik bertambah. Sebab tu kalau kita jatuh sakit, kita kena terima ni. Biasanya orang jatuh sakit, toksik banyak, nutrisi kurang. Jadi bermaksud kalau kita pilih alopati, toksik makin bertambah. Jadi biasanya kita kawal je, kita tak boleh sembuh sepenuhnya. Kalau holistik pula, kita tengok kat sini. So kerja kita kena buang toksik, lalui healing crisis. So kita kena makan cukupkan nutrisi. Sebab tu akhirnya kita boleh sihat. Itu beza antara alopati dengan holistik. Okay, kat sini, kalau kita tengok dengan lebih detail lagi tentang holistik kan, kita tengok alopati dulu. Ini you boleh tengok dah, Kak Ina jumpa dekat Hello Life ni. So you boleh buka dan you boleh baca untuk faham. So dekat sini dia tulis apa? Should be monitored by a health care professional. So ini untuk tadi kita dah huraikan, kalau alopati dikawal, dipantau oleh orang profesional. Kalau pakar jantung, sakit jantung, pakar jantung lah. Kalau kecemasan, pakar kecemasan. Okay, dan ini dipacu secara kimia. Is chemically derived. Sebab kita guna semua bahan yang berkimia, bertoksik. Seperti ubat, seperti kemo dan sebagainya. So yang ini work to oppose the and suppress system. Berfungsi untuk menutup dan menyimpan gejala. Jadi macam mana nak baik? Okey, dan seterusnya yang keempat ni dia kata most often come with risk on side effect. Selalu datang dengan risiko dan kesan sampingan. Itu kita jelaskan betul-betul kat kawan-kawan, setuju tak alopati ini macam ni. So ini sepatutnya kita guna masa kecemasan saja. Kalau kita tengok holistik, as part of healthy lifestyle, sepanjang hayat harus digunakan sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat. Diri kita adalah doktor terbaik untuk diri kita. So dia satu patut natural, jelas. Holistik ni satu patut natural. Jadi tak ada kimia langsung. And then dia ni adalah berfungsi untuk menolong atau merangsang kemampuan penyembuhan semula jadi tubuh badan. Jadi kat sini hati kita adalah farmasi terbaik untuk kita. Itu adalah holistik. Jelas sekali. Jadi kita tanya, kita nak yang macam mana? Kita dah tahu dah alopati tadi menambahkan toksik. Holistik ni dia memang naturally dan healing. Kita tengok kat sini. Ini pula dia kata apa? So hypoallergic dan bebas daripada kesan sampingan yang negatif. So ini dia kata sesuai digunakan untuk mengurus kesihatan dan melegakan jangka masa panjang. Jadi dua cara yang berbeza yang rasanya kebanyakan orang tak pernah pun ambil tahu apa dia holistik. Dan tak tahu pun rawatan hospital itu namanya alopati kan. So jadi kat sini kalau kita tengok holistik memang tambah toksik dan alopati kita tambah toksik so jatuh sakit. So holistik adalah healing crisis. Jadi kita kena betul-betul fahamkan kawan kita tentang healing crisis kalau kita nak ajak mereka menggunakan holistik dalam membaik pulih tubuh badan kita. Jadi kat sini kita kena bagi servis yang baiklah untuk mereka faham. So ini satu kajian yang ditulis oleh seorang pensyarah dekat UKM pada tahun 1998. So Profesor Dr. Osman Ali ni adalah seorang profesor dekat Public Health di UKM. Sekarang dia dah pindah ke UniKL. So jadi disebabkan moden dan maju industri, penyakit yang dihidapi oleh rakyat Malaysia sekarang telah beralih daripada jenis penyakit berjangkit kepada penyakit degeneratif. So maksudnya, kalau zaman dulu-dulu orang risau tentang penyakit berjangkit daripada virus, kuman dan sebagainya. Sekarang tu semua dah tak ada. Penyakit degeneratif yang ada sekarang. Okay, ini adalah sedikit sebanyak data tentang Profesor Osman Ali. Siapa nak tahu dengan lebih lanjut lah. Okey, penyakit degeneratif ni penyakit akibat proses kemunduran fungsi organ, iaitu sel dan tisu badan yang berlaku secara progresif dari normal ke buruk.
Dan itulah nama-nama penyakit yang dapat bila fungsi organ kita lemah. Jadi kenapa fungsi organ kita ni jadi problem, jadi lemah, jadi mundur? Ini semua sebab badan kita banyak sangat toksik dan jam sana sini, so proses tu tidak boleh berlaku dengan baik. Jadi timbullah semua penyakit ini. So ini namanya penyakit degeneratif. Insomnia pun degeneratif. Pneumonia, jangkitan kuman kat paru-paru degeneratif. Gastrik pun degeneratif. Jadi sebenarnya penyakit degeneratif ini penyakit yang kita boleh jaga jangan bagi dapat. Sebab itulah kita kena tahu cara bagaimana kita nak pastikan kita tidak bergerak sampai habislah 7 stages disease tu. Jadi kalau kita sampai habis, maksudnya kita akan dapatlah penyakit-penyakit ini. Okey, so disebabkan moden dan maju, penyakit yang dihadapi rakyat sekarang telah beralih daripada yang berjangkit jadi degeneratif. Apa dia moden dan maju tu? So banyak sangat kimia dalam kehidupan harian kita. So banyak sangat radiasi. Sebab itulah orang yang jaga kesihatan bila sebut pasal 5G, satu benda yang sangat membimbangkan. Kerana radiasi ini adalah salah satu penyebab pembentukan penyakit degeneratif. Jadi bagi kita yang faham ni, kita cubalah carilah macam mana kita nak elak daripada banyak sangat radiasi masuk dalam rumah kita. So dan juga keadaan kehidupan masa kini banyak ke arah stres yang sangat, kata stres yang melampau. Jadi inilah yang punca penyakit yang paling utamalah dalam pembentukan penyakit degeneratif. So mari kita tengok. So toksik tu datang dari mana? Satu persatu. So ubat. Amalan alopati yang kita makan ubat darah tinggi, kencing manis berpuluh tahun, akhirnya mentoksikkan badan kita. Lagi dari yang kita guna hari-hari ni, daily product kita, bekas-bekas yang kita guna kat rumah, bahan-bahan makeup ataupun daily product kita, so banyak kimia dalam ni. Jadi kita kena bijak memilih yang kurang toksik atau boleh, kalau boleh yang tak ada toksik. Jangan fikir nak yang murah, yang cantik, yang cepat. So ini akan menambahkan toksik dalam badan kita. So lagi dari pemakanan kita hari-hari. Makanan kita hari-hari banyak sangat hormon, GMO, bahan kimia, gula pun banyak, gula sintetik, garam sintetik, pengawet, perasa, perwarna, antibakteria, banyak bahan kimia dalam dia. Sebab itulah makanan kita hari-hari pun menyumbang toksik yang banyak kepada badan kita. So dalam air pun banyak. So kita sekarang air yang dirawat, nak rawat tu guna bahan kimia. Okay, so dalam radiasi and then udara pun banyak bahan kimia. Okay, so dari kenderaan, kilang, jana kuasa. Jadi penuhlah kita ni dikelilingi oleh toksik. Sebab itulah banyak sangat orang sakit sekarang dibandingkan dengan zaman dulu. Apalagi, ni lagi satu yang menyumbang toksik yang hebat, iaitu vaksin. Selepas vaksin ni banyak sangat orang jatuh sakit kerana vaksin adalah toksik sebenarnya. So lagi apa? Masalah ni pun, masalah rumah tangga sebab bila tak ada kerja, bergaduh, jadi stres, sosial dan sebagainya. So kalau kita tengoklah toksik dengan lifestyle kita hari ini, banyak sangat kita tengok di tempat kerja dengan kerja yang banyak, bergaduh, keluarga dan sebagainya. Orang kata penat sampai tertidur, tak menentu kan buat. Jadi ini semua menyumbang kepada stres yang teruk dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tak pandai handle, ini juga merupakan toksik yang hebat yang boleh menyumbang kepada penyakit degeneratif. Okay, ini pun bahan-bahan elektrisiti sekarang, lampu yang sekarang ni banyak sangat radiasi dibandingkan dengan lampu zaman dulu. So ini pun menyumbang kepada toksik yang hebat kepada tubuh badan kita. Komputer, lagilah sakan yang skrin yang macam-macam canggih sekarang kan. Apa boleh buat teknologi, kita nak teknologi, kita kena gadaikanlah kesihatan kita. Kalau kata sebab tu negara-negara yang menitik beratkan kesihatan, 5G tu dia orang tak nak dulu. Biarlah lambat sikit. Jadi tapi negara yang nakkan kemajuan, tak kesihatan dia letak belakang, so biasanya dia akan ambil 5G dulu. Itu adalah kebijaksanaan pemimpin kita lah. Bagaimana dia melihat kesihatan secara keseluruhan.
So ini adalah radiasi. Ini situasi ini stres, kehidupan lifestyle kita sekarang ni yang pasal malam lah, uptown lah, berniaga tak pernah tutup lah. Kalau kita tengok negara-negara yang sangat kurang stres seperti New Zealand, Australia, dia orang pukul 5 dah tak ada dah semua benda ni. Semua kena balik rumah, kena bersama keluarga lepas pukul 5. Tapi negara kita tak ada suka hati, tak ada undang-undang tu. Sebab itulah jadi boleh berniaga tak tentu masa dan sebagainya. So ini semua adalah faktor kepada penyakit yang hebat di zaman ini. Jadi benda-benda ni memang kita kena ambil beratlah dalam usaha kita nak kekal sihat. We all live in toxic environment. No matter where we live or how careful we are, we can't avoid environmental toxics. So there are semua toksik tu ada dalam udara yang kita guna untuk bernafas, makanan yang kita guna untuk makan, air yang kita guna untuk minum dan seluruh planet. Jadi apa yang kita bimbang? What is particularly worried is the high level of pesticide in our home. Itu yang kita bimbang. Jadi kat sini peranan membeli barang masuk rumah tu. Selalunya peranan ibu lah. Jadi ibu kena betul-betul memilih makanan yang sesuai, barang yang sesuai nak balik rumah. Kalau tidak, tinggi toksik kat rumah tu lagi cepatlah badan ahli keluarga kita expose kepada toksik. Contohnya, kalau kita tengok penggunaan daycare, kalau kita guna semua benda-benda yang sangat toksik, ahli keluarga kita pun guna yang tu. Kalau kita beli makanan yang toksik seperti nugget ke yang processed food lah, balik dalam rumah banyak-banyak, ahli keluarga kita semua guna tu. Jadi macam mana kita nak kontrol? Sebab tu yang paling kita bimbang adalah berapa tinggi toksik yang kita bawa balik kat rumah. Jadi ini kita kena bijak. Jadi kalau boleh, janganlah beli Maggi, janganlah beli susu tin, janganlah beli processed food tu bawa balik rumah. Jadi kalau itu kita boleh kawal, kuranglah sikit toksik dalam keluarga kita. Okey, so elak toksik untuk sihat. So ini juga perlu ilmu, ia satu bidang yang lain. So nak sihat, nak pilih makan ni ada satu bidang yang lain juga yang perlu kita bincangkan. Okey, so jadi kalau boleh sihat tu bukan kita saja, kita nak sihat keluarga kita, ibu bapa kita. Jadi kat sini sebab itulah kita perlu ilmu untuk kita positifkan mereka. Kalau mereka tak nak sekarang tak apa, kita belajar dulu. Kita berubah dulu. So lama-lama bila dia tengok ahli keluarga kita tak sakit, sihat, jadi dia akan tanya apa rahsia kita. Jadi kat situ kita lebih mudah untuk menyampaikan ilmu. So jadi kat sini nak sihat, inilah rahsia dia. Pegang, yakin betul-betul. Kalau tak yakin ni susah jugalah. So ni formula dia. Kalau kita sakit, toksik banyak, nutrisi kurang. Nak sihat, buang toksik. Kurangkan toksik, cukupkan nutrisi. So ini benda yang kita kena fahamkan ahli keluarga kita. Macam mana toksik masuk dalam badan kita? Toksik enter through tiga sistem, 3 organ. Paru-paru, kulit dengan pemakanan. Kulit ni adalah organ terbesar kemasukan toksik. Macam mana dia masuk? Sabun mandi yang you tak jaga, you mandi, you sabun dari kepala sampai ke kaki. Yang rumah tu masuk, toksik penuh. Kan shampoo yang you guna, you main beli je tak peduli. So toksik masuk ikut kulit juga. Krim muka, kita beli tak fikir, masuk juga ikut kulit kita. So ada satu kes Kak Ina baca, satu bayi ni dia lahir-lahir ada masalah jantung yang serius. Jadi doktor nak cari kenapa jadi macam tu. So salah satu tempat yang dikaji adalah kita punya plasenta lah ataupun uri tu. So dia ambil uri tu, dicek, rupanya dalam uri tu ada satu bahan kimia yang sangat toksik. So bila kaji-kaji, rupanya bahan kimia tu datang daripada krim muka yang mak guna. So bayangkan, krim muka tu letak kat muka, tapi boleh sampai dekat plasenta ibu yang mengandung. Dia masuk ikut mana? So mesti masuk ikut kulit, lepas tu masuk salur darah, pergi dekat liver dan pergilah dekat semua tubuh badan kita. Kalau ikut mulut ni, toksik yang kita dapat daripada pemakanan tu kadang-kadang tak masuk salur darah pun sebab dia keluar melalui najis. Tapi kalau toksik yang masuk melalui kulit tu, dia direct masuk ke salur darah. Dia terus pergi kat liver. So liver nak kena sentiasa satu benda yang sangat hebat. Akhirnya liver pun jam. Kita tengok. 3 cara masukkan toksik. Okay. Toksik keluar, 4 cara ni.
Kulit juga berpeluh. Melalui buah pinggang, air kencing. Melalui usus besar, buang air besar. Melalui paru-paru, buang kahak, lendir dan karbon dioksida. So, kalaulah kita jaga yang masuk, yang keluar ini berlaku dengan betulnya, tentulah liver kita takkan tepu. Liver kita takkan burden. Takkan beban dengan toksik tu. Tapi dia akan jadi masalah bila yang ni dah tak jaga. Kalau kita jaga yang ni pun, tapi yang ni jam. Contohnya yang ni lah jam. Buang air besar ni jam. Kita tengok kalau yang ni kita jam tak ambil berat, tak ambil tahu apa keperluan supaya sistem ni boleh flush dengan baik. Jadi dia banyaklah toksik duduk menepek dalam ni. Tengok salur darah ni, banyak tak dekat dinding usus besar kita? So pergi mana? Kita tengok ni. Kak Ina suka guna dua gambar ni nak tunjuk ni salur darah ni pergi kat liver. Bayangkan kalau air-air najis yang tak keluar ni, sepatutnya kita makan hari ni, pagi besok keluar, tapi tak keluar sepenuhnya. So satu hari duduk dalam badan kita, pusing masuk dalam salur darah kita pergi kat liver. Kalau hari-hari berlaku macam tu, memang liver kita sangat tepuk. Dan liver kita boleh jadi toksik. Okay. So jadi kalaulah kata liver kita dah jam, kita akan dapatlah semua penyakit yang tersenarai kat bawah. So bila toksik yang berlebihan tu dia akan store kat mana? Joint, kat darah, blood. So kat blood ni lah yang jadi darah tinggi, jadi uric acid tinggi. Kalau dekat joint ni yang jadi rheumatoid arthritis lah, tisu masa, ni yang orang kata gula dalam tisu lah, dan sebagainya. So timbullah segala penyakit yang tersenarai kat bawah. Jadi kalau kita yang masuk ni kita jaga, yang keluar pun kita pastikan berlaku dengan betul, liver kita takkan tepu. Bila liver kita tak tepu, takkanlah dapat semua penyakit yang ada di sini. Simple saja nak sihat. Jadi kita kena tahu macam mana nak jaga toksik ni bagi keluar. Dua-dua part ni kita kena faham. Okey, organ yang toksik. Jadi kita tengok dekat sini, dia kata kat sini, sesungguhnya dalam diri setiap anak Adam itu ada seketul daging. Baik daging tu, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita kan. So jika rosak ia, maka rosaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah ia adalah hati. Organ ni kita kena jaga betul-betul. Kalau organ ni problem, habislah tubuh badan kita. Dari segi fizikalnya dan dari segi rohaninya. Sebab itulah kita kena kenali hati kita. Jadi kalau kita tengok balik yang skrin belakang tadi, jadi hati kita jadi problem bila saya nak undur balik. Tak boleh pula. Tak apalah. Okey, kita tengok kat sini. So kalaulah kata hati kita tadi mula-mula ni hati yang sihat. Kalau kita biar tak jagalah digestive system kita, so dia akan jadi fatty liver. Macam mana nak tahu hati kita dah jadi fatty liver? So dalam stage fatty liver ni biasanya bacaan kolesterol kita akan jadi tak normal. So ketika bacaan kolesterol tak normal tu patutnya orang shower dah kena makan YKS. Sebab nak pulihkan liver cepat patah balik. Bukan biar pergi ke stage seterusnya. Kalau kita kolesterol tinggi, kita makan ubat kolesterol, memang liver kita akan pergi ke stage seterusnya dan sampai jadi sirosis. Ini nak patah balik bukanlah suatu benda yang mudah. Kos pun tinggi, masa pun lama dan memerlukan kita punya kekuatan juga untuk melalui healing crisis tu. Sebab tu jangan biar hati kita pergi ke stage yang seterusnya. Kalau kita dah mula rasa macam kolesterol dah naik, maksud kita dah dekat ke sini. So kita kena reverse cepat-cepat. Okey. Fungsi hati kita. Kenali hati kita. Apa fungsi dia? Supaya kita boleh sayang hati kita betul-betul. Okay. Yang pertama, hati kita ni fungsinya buang toksik, buang racun, buang segala sel-sel mati dalam badan kita. Kerana semua benda yang toksik tu akan pergi dalam saudara kita, akan lalu liver dulu. So liver ni akan tapis dulu. Jadi semua yang tak elok tu akan dikeluarkan. Jadi yang masuk dalam saudara tu semua yang bagus-bagus. Jadi dibuang segala yang tak elok dari darah kita. Dan fungsi hati buat protein. So pembinaan sel-sel baru. Protein tu diperlukan bila ada dalam tubuh badan kita melalui proses inflammation, ada keradangan, ada ulcer, sel-sel jantung kita pecah ke, luka ke, proses semula jadi nak pulih tu kena ada protein.
So sebab itulah Tuhan buat hati kita ni buat protein. Supaya kalau kita tak cukup protein pun hati kita ada untuk bagi protein merawat, membaik pulih organ-organ dalaman kita tu. Okay, apa lagi fungsi dia? Menghasilkan empedu. Tujuan pencernaan dan penyerapan zat makanan. Okay, so nak buat bile hati kita ni. Bile tu digunakan untuk cerna makanan kita. So lepas hati kita buat bile, dia akan simpan dalam empedu. Sebab tu bila kita buang empedu, hati buat bile nak simpan kat mana? Jadi of course terganggu proses pencernaan makanan kita. Sebab tu dua-dua organ tu kita kena jaga. Bukan, oh tak apa, gallbladder tak penting buang dia. Tak, ada tugas dia. Okay, lagi yang paling penting, hati kita buat darah. So hati kita sebagai store. Sebab tu kita boleh puasa. Bila kita makan berlebih, yang lebih tu simpan kat hati. Bila kita puasa, guna balik. So hati kita boleh buat immune system. Sebab itulah boleh membunuh kuman atau virus. Hati kita buat platelet darah. Banyak kerja dia. Dan hati kita juga buat kolesterol, baik dan tak baik. So kalau hati kita bagus, mana mungkin bacaan kolesterol kita naik? Sebab dia akan buat dengan balance-nya. Itu adalah fungsi hati kita. Okay. Hati ni organ terbesar. Memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan. Mengendalikan lebih 500 fungsi kimia. Banyak kerja dia. Menapis lebih daripada 1 liter darah. Jarang diberi perhatian. Tetapi jika tak nampak pula. Maknanya kalau kita tak bagi perhatian, tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpa dia. Soalnya orang kata, oh kena jaga jantung, bukan jaga hati. Tapi sebenarnya hati itu yang lagi penting. Bila hati problem, baru kita dapat masalah jantung. Memainkan peranan utama dalam badan kita. So, ia adalah faktor kepada kematian kalau dia rosak. Organ terpenting tapi tidak dapat perlindungan yang sewajarnya. Itulah hati. Jadi kita kenali hati kita sayang hati kita. Nak jaga hati, jagalah daya sistem kita. So bagaimana hati rosak? Dah tahu ini hati rosak, jangan buat lagi. Kimia, makanan pilih, radiasi kena jaga, elakkan stres, jangan makan Panadol, painkiller, antibiotik, suplemen, steroid semua tak nak. Ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat kecil manis. Oh, benda ni menyebabkan hati kita rosak. Dan akhirnya hati kita boleh jadi macam ni. Dah jadi macam ni, sebenarnya selain pada benda-benda tadi ni, sistem kita ni juga tertepu lah. Kan kalau sini jam, hati kita boleh jadi seteruk macam ni. Tapi kalau kita jaga daya sistem ni dengan betul, insya-Allah lah hati kita ni taklah teruk sangat. Okey? So tanda hati kita dah rosak selain pada kolesterol tadi. Kok-koklah kolesterol tadi kita tak perasan, kita mulalah sepening tu, tu tanda hati dah lemah lah tu. Ataupun kita ada masalah kulit, dan inilah semua kita alah, rasa nak pitam dan sebagainya kan. Kejam, menggeletar, sawan, stroke, all benda ni. Kurang sabar, cepat marah, pergerakan tak laju dan sebagainya lah, murung, emosi dan sebagainya lah. Ini semua lebam, sakit kuning, selera makan kurang, perut kembung, bengkak sana sini. So ini adalah tanda-tanda hati kita sudah bermasalah. So bila hati kita bermasalah, jadi kita mulalah dapat penyakit yang berwarna kuning-kuning ni. Semua tanda hati kita dah terpulah. Bermula dengan hati, so sistem penghadaman, sistem rembasan dulu menjadi masalah, dan sistem pertahanan akhirnya satu tubuh badan kita. Jadi kita tengok, nak sihat, jagalah organ hati. Okey, so bila hati bagus, salur darah bagus. Bila salur darah bagus, sistem pertahanan pasti bagus. So jadi kat sini kata, tak nampak. Okey, macam mana nak nampak kan? Okay. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Tapi kita kena jaga hati kita untuk kita jaga kesihatan kita. Jadi sel hati boleh bertumbuh walaupun 75% daripadanya sudah rosak atau mati. Jadi hati boleh sembuh sepenuhnya walaupun 75% dah rosak. Jadi bermaksud kesihatan boleh dikembalikan. Jadi bagaimana?
Bagaimana hati nak jadi macam ni? Of course lah kita kena nyah toksik. Bila kita kena nyah toksik tu, nak pilih elopati ke nak pilih holistik? Tepuk dada, tanya selera. Kan macam mana? Okey, so itu yang kita nak sampaikan ilmu ni. Untuk hati yang teruk ni jadi macam ni, adakah elopati boleh jadi? Boleh baik pulih? So kalau tak boleh, kenapa kita nak stay? Jadi kita perlu belajar holistik ni. Sebab dalam holistik ni dia nyah toksik. Bila nyah toksik memang hati kita boleh pulih. Jadi apa yang kita nak guna? Benda yang kita nak guna tu mestilah berkesan dan selamanya. So jadi berkesan tu maksud apa? Dapat mengeluarkan toksik. So, orang kata dan semua hasil perkemahan najis, kahak, darah kotor, air kencing, peluh dan sebagainya boleh keluar dengan baik. So dan benda yang kita nak pilih tu tidak bahan kimia, bukan bahan sintetik, tidak ada dos spesifik, tidak ada had umur. Contoh kita kata naknya toksik ni kena ada something. Makan makanan yang boleh cuci hati. Cek dulu cuci hati tu ada dos tak? Budak boleh makan tak? Ini paling simple kita nak cek. So ataupun penyakit hati makan ni, darah tinggi makan ni. Sepatutnya kalau sesuatu yang selamat tu dia tak ada had umur, tak ada penyakit kecuali, tidak ada dosis dan sebagainya. Dan mesti pahit. Ni kalau manis-manis tu dah tak payahlah. Karena manis tu memang itu racun lah tu manis tu kan, gula tu. So, sebab itulah kita kena dapat yang pahit. Macam linji kita. Okey, so bagaimana? Jadi antara yang kita faham kat sini inilah antara berapa 8 jenis linzi yang ada. Jadi adakah linzi ni mampunya toksik hati kita? Ini yang kita kena betul-betul yakin, kita kena betul-betul faham. Kita tahu nak sihat hati yang macam ni kena jadi macam ni. Dan kita tahu orang-orang syahur mesti akan guna linzi. So keyakinan kita tu kita boleh transfer kepada sahabat handal kita. Ini the best cara yang kita boleh guna untuk nyah toksik liver kita jadi sihat balik, bersih balik. Okay, so inilah kita perlukan ilmu. Sebab itulah perlu join seminar dan sebagainya untuk kita belajar ni. Boleh tak cerita ni dari nombor 1? Lepas ni nanti Special WM Yuli akan cerita ni, linzi. Kan? Okay, so ini secara ringkasnya lah. Kalau nak detail ni kita akan dengar daripada Special WM Yuli nanti. So macam mana? Betul ke linzi ni boleh nyah toksik? Kalau kita tengok kat sini, ini pensijilan yang kita dapat untuk immune system. Ini pensijilan yang kita dapat untuk liver. Maksudnya memang boleh pulih. Bila liver bagus, salur darah bagus. Jadi memang kesihatan boleh dikembalikan. So kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat. Okay? So jadi jaga sistem penghazaman. Nak jaga hati, jaga kita punya berak kencing ni mesti berlaku dengan betul. Mesti dapat 3 perkara ini. Buang air besar hari-hari, buang air kecil 6 kali sehari, mesti buang angin 14 kali sehari. Buang air besar hari-hari ni pun mesti kena orang kata capai kualiti dia. Kalau tak capai, usahalah untuk capai kualiti tersebut. Kualiti yang betul adalah nombor 4 ni. Apa nombor 4 ni? Cari dan fahamkan. Okey, so jadi langkah yang paling penting untuk kekal sihat, dapatkan 3 perkara ini. Langkah kedua, hati kita yang dah toksik ni, tak kisahlah level mana toksik tu, tapi kalaulah kita ni dah lengur sana sini, dah letih, dan itu maksudnya hati kita dah tepulah, jadi kita kena reverse sampai jadi macam ni. Itu step kedua. Step pertama, kita kena jaga sistem ni untuk kita kekal sihat. So jadi bila hati kita bagus, yang masuk kita jaga, yang keluar pun kita jaga, so hati kita tak toksik, insya-Allah kita tak dapat penyakit. Okay, so ada isu mesti ada penyelesaian dia. Kita kata kita jatuh sakit sebab toksik, itu isu dia. Jadi nak urus dia, isu tu mesti ada penyelesaian dia. So penyelesaian macam mana? Bagaimana? So ini juga perlukan ilmu. So ada 2 cara ni saja. So kalau kita tengok elopati ini adalah hospital lah. So holistik ini masalah juga. Banyak sangat produk-produk di pasaran. Yang mana satu yang betul? Ini semua perlukan ilmu. Ada 2 cara ni saja, kan? Okay, so jadi kalau kita tengok lambatkan produk kesihatan di pasaran sangat banyak. Yang mana yang lama-lama ada tak ada banyak lah, kan? Sekarang macam-macam. So ini semua you kena hati-hati dalam memilih. So nak tahu betul tak betul, masing-masing carilah. Macam Kak Ina, memang Kak Ina sangat yakin produk Syahur is the best. Yang mana kita semua tahu, dia sangat selamat. Okey, so ini linzi dia.
paling kurang pun kita amalkan kopi. Okay, so itu lambatkan produk kesihatan di pasaran menjadi holistik ini tercemar. So ini kita perlukan ilmu yang betul untuk kita pilih yang betul. Okay, so jadi merawat sakit ada dua, healing versus suppression. Kalau healing, ni kita kena faham healing ni. Maksudnya buang toksik, bersihkan usus, diet yang betul, bersenam, pulihkan tenaga dalaman, kurangkan benda-benda bertoksik, so positif sentiasa dan sebagainya. Libatkan diri bersama-sama dengan orang yang buat healing. Jangan kita nak buat healing tapi kita duduk seorang-seorang. Kita takkan boleh lalui kalau penyakit kita sangat teruk. Sebab itu kita kena join kawan-kawan yang juga memilih untuk healing. Memilih healing untuk sembuh. Tapi suppression memang melegakan simptom. So makan je lega, seorang suka. Tapi dia sebenarnya membawa kepada penyakit yang step yang seterusnya. Meneruskan proses pembentukan penyakit degeneratif. Kalau kita pilih healing, organ kita sihat. Kalau kita pilih suppression, kita dapatlah semua penyakit ni. Okey, so jadi pilihan anda nak pilih suppression atau nak pilih healing. So nak pilih alopati ataupun nak pilih holistik. Jadi ini adalah anda kena ada ilmu yang cukup. Tak faham, datang lagi, tanya lagi, belajar lagi, ambil tahu lagi sehingga yakin apa yang sepatutnya kita pakai dalam usaha kita untuk sembuh. Jadi healing ni dia kata all cure start from within up, from the head down and in a reverse order. So reverse. Jadi maksudnya healing ni dia mesti reverse. So kena buang toksik dan kena patah balik sampai ke kolom yang pertama. Itu adalah healing. So ini adalah sementara. Sementara pun, tapi kalau kita duduk kat kolom 4 ni, kita tak pernah jaga, tapi kita dah masuk nombor 4, nak patah balik nombor 1 tu, siapa yang tahu lah kan. Jadi sebab itulah kita jangan membawa diri kita pergi dekat nombor 4 ni. Sebab nak reverse tu bukanlah mudah. Sebab tu kita faham dekat stage 3 tu duduk nombor 2 lah, kolom 2 kalau stage 3 tu. Jadi kalau dia kan tak teruk sangat nak pergi kolom 1. Kolom 1 kalau kita nak reverse pun nak sampai ke tepi ni yang kolom petak nombor 1 ni pun tak teruk dah. Kita tak rasa sangat. Tapi kalau kita duduk kolom nombor 3, ini yang kolom yang paling dahsyat untuk kita reverse. Kalau kolom nombor 4, kita makan mula-mula tak rasa apa pula. Sampai kita rasa tak berkesan. Makan 1 botol Lindsay pun tak rasa. Kan, sebab kita dah teruk sangat. Tapi tetap kita ada problem sebab kita sakit. Sebab tu kita kena berusaha untuk reverse. Itu adalah healing ataupun alopati. Mungkin nak sihat memang kena healing. Sinilah prosesnya. So jadi bagaimana healing? Kalau boleh kita kena buat sampai ke atom. So maksudnya bila bermula dengan atom rosak, sel rosak, tisu rosak, organ rosak, sistem rosak dan satu tubuh badan rosak. Nak healing kena healing sampai ke atom, sampai ke sel tu. Barulah kita sembuh sepenuhnya. Adakah Lindsay kita boleh buat? Ini kena belajar tentang Lindsay pula. Okey, so kalau kita tengok. So, dekat sini kan bermula daripada atom jadi yang atom ni sebenarnya yang kita belajar tenaga dalam, yang kita belajar tentang frekuensi, yang kita belajar tu tentang part kat sini atom tu. So kita kena mendalami kalau boleh biarlah sampai di sini. Ini kita kalau dalam syahur sampai kat sini je ni. Tak pergi belakang tu. Nak pergi belakang tu kena belajar frekuensi, kena belajar pasal warna, macam benda macam tu lah. Lepas tu tenaga dalam, positif, negatif, semua benda tu pula. So daripada tisu, muscle, organ. Daripada organ, jadi sistem. Sistem ni combine banyak organ. So inilah organ-organ ni yang kat tepi ni jadilah sistem ni. Dan jadilah kita manusia. So kan best Lindsay kita boleh sampai sini. Ini pun dah cukup baik dah. Nak sampai sini kita kena combine dengan benda lain. Kalau nak boleh kita bincangkan. Ada pakar yang boleh bincangkan sampai kat sini. So nak faham sampai sini pun belum tentu habis tak. Siapa yang dah faham sampai sini rasa-rasa okeylah Kak Ina nak tahu yang belakang ni. Okey, boleh kita buat Zoom khas untuk yang belakang tu. Okey. Jadi fakta healing ni kita kena faham dia. So healing ni mengambil masa yang panjang. Sebab tu kalau boleh kita tak nak teruk sangat badan kita. Supaya kita tak, kita kata kita tak give up. Kalau teruk sangat nanti kita give up. Sebab dia mengambil masa yang panjang untuk
rawat sampai ke tumbuh balik sel kita, buat balik sel baru, pulih balik organ kita sampai satu tubuh badan kita. So apabila organ-organ sihat, badan akan menjadi sensitif kepada makanan dan ubat yang bertoksik. So kalau kita betul-betul sihat, badan kita boleh kesan kalau benda-benda toksik masuk dalam badan kita. Jadi kita healing balik. Sebab itulah berpanjangan. So organ-organ yang sihat sentiasa melakukan prosesnya toksik. Okey, contohnya lah, kita ni dah alert badan kita, online, saraf dah online, semua detektor dah bagus. Jadi kita ni pergilah one day katakan makan dekat satu kedai bersama rakan-rakan kita. Let's say lah, adalah keracunan makanan dekat situ kan. Kita lah orang yang pertama akan muntah dulu. Mungkin tak sempat balik pun. Kita muntah kat kedai tu dah. So kawan-kawan kita akan kata apa? Makan linsi pun tak kuat ke? Sebenarnya bukan sebab makan linsi tak kuat, badan kita dah powerful, dah kesan. Jadi toksik tu tak sempat nak masuk dalam badan kita. Dia suruh buang. Tapi orang yang tadi ni insyaAllah dia semua tak detect dengan betul, dia mungkin tak rasa apa. So segala keracunan tadi masuk dalam badan kita, segala virus, segala kuman tu duduk dalam badan kita, kita pun tak tahu. Ini kita tumbang. So kita nak yang mana? Biarlah orang kata kita ni lembek pun, tapi detektor kita sangat bagus. Kalau kita faham, kita boleh defend lah kenapa kita yang dapat muntah tu bila kita pergi makan bersama orang-orang yang banyak suppression lah. Okay. So jadi suppression ni akan menggagalkan proses penyembuhan, meneruskan proses pembentukan penyakit degeneratif. Itu kalau suppression. Kalau healing, so dia akan orang kata organ-organ kita akan sihat, akan detect. Tapi kalau suppression, simpan sampai jadi penyakit. Okay. So jadi healing ni sebenarnya satu benda yang satu proses mengembalikan kesihatan fizikal, emosi, spiritual secara serentak. Okay, so akhirnya apa yang dikaji oleh Profesor Osman Ali ni, dia kata pada masa akan datang dijangka berbagai cabaran baru akan dihadapi oleh masyarakat seperti kemunculan penyakit yang lebih ganas, beban menanggung pesakit yang mengalami penyakit kronik. Ini tulisan ini tahun 1998. Sekarang timbul apa yang dinyatakan di sini. 2030 kita tengok apa akan jadi. Lagi teruklah sistem badan kita. So healing ni lakukan segera, dapat menghentikan proses pembentukan penyakit degeneratif, dapat mengurangkan trauma melalui healing crisis tu kalau kita buat cepat-cepat. Dapat menjamin kualiti kesihatan yang lebih panjang dalam satu tempoh kehidupan. So buatlah pilihan. Siapa kita hari ini adalah keputusan atau pilihan yang kita buat dulu. Kalau dulu kita pilih suppress, dapatlah penyakit sekarang. Kalau dulu kita pilih okeylah healing, sekarang kita makin baik. Kan setiap hari kita perlu buat pilihan. Jadi nak buat pilihan memang kita perlu ilmu lah. Pilihan untuk merawat, kita nak pakai apa? Pilihan untuk memahami cara rawatan, konsep macam mana nak sihat. Ada ke cara? Okay? So kat sini kesimpulan dia, apa yang kita nak ni, apa yang kita huraikan tadi, masing-masing fikirkan dan pilihlah. Kita tahu kalau alopati memang toksik, kalau holistik kena lalui proses healing dan kita boleh sembuh sepenuhnya dan kita boleh bantu badan kita cukup nutrisi untuk kita dapat kembali kesihatan kita. Kalau kita belum sakit, kita boleh kekal sihat, insya-Allah. So kita boleh cegahlah semua benda ini. Okey, so ini sekali lalu gesuk usus apa keperluan yang kita perlulah dalam proses kita nak lancarkan gesuk usus kita supaya hati kita terjaga. So detailnya kita akan bincang dalam topik gesuk usus. Dan step pertama jaga gesuk usus, so inilah benda dia. Step kedua kita kena jaga liver kita. Rasanya kena dekat dah tapi tak habis. Last slide. Okay, so jadi untuk liver memang kita kena guna linzi dan paling kurang kita ajaklah kawan-kawan kita minum kopi CEO. Kopi CEO pun sangat powerful, sangat membantu untuk kita healing bagi kita yang tak teruk sangat. Kalau yang teruk tu memanglah kena makan YKC ke, YKS ke, YKK ke. Kan contohnya macam kita ni dah jadi pelupa ataupun kita dah dapat Parkinson, dapat epilepsi. Kena makan YKC lah.
Mana boleh makan linzi biasa ni? Tu liver kita pun dah tepu. Jadi jangan membawa diri kita sampai ke penyakit yang kronik. Kalau biasa-biasa minum kopi pun sudah memadai. So ini keperluan minimal semua orang untuk kekal sihat. Sebelah sini ambillah seorang sekotak setiap bulan. Sebelah sini pilihlah nak linzi ke nak kopi. Kalau belum kronik minum kopi. Kalau rasa ada bajet lebih makan linzi lagi bagus. Okey, Kak Ina harap apa yang Kak Ina kongsi hari ini dapatlah membantu rakan-rakan faham bagaimana kita nak kekal sihat dan bagaimana kita nak bantu rakan-rakan memilih cara kita ni iaitu holistik. Jadi fahami topik ini betul-betul. Satu topik yang mula-mula sekali untuk kita bicarakan kesihatan ni sebelum kita present betul-betul produk Syonghu yang boleh menjadi penyelesaian kepada masalah yang kita huraikan di sini. Iaitu kalau sakit, toksik banyak. Kalau nak sihat, kena buang toksik melalui healing crisis, cukupkan nutrisi. Jadi itu semua ada di Syonghu. Kita hanya perlu faham betul-betul benda ini agar kita boleh menyampaikan dengan lebih baik dan kita boleh guna benda ini dengan sangat yakin dan kita boleh apply dalam kehidupan kita dan keluarga. Paling kurang pun kita boleh memahamkan ahli keluarga kita. Keluarga sendiri, keluarga rakan adik-beradik kita, keluarga pasangan kita. Dan kalau itu pun sudah bersetuju dengan kita, sebenarnya kita dah sangat hebat. Jadi sebab itulah perlu ilmu. Okey, itu saja perkongsian Kak Ina hari ini. Jadi mudah-mudahan dapat membantu rakan-rakan yang join malam ini. Ini adalah kelas pertama kita. Jadi kalau you all tengok untuk kelas-kelas yang seterusnya, memang kita patutnya kita boleh habis syllabus ni. Yang biasa Kak Ina buat adalah 15 ke 18 kali. Jadi hari ini kita masuk topik pertama ni. Elopati holistik, toksik dengan nutrisi. Dan seterusnya nanti info produk Special WM Yuli akan bercerita dan Senior WM Nuraini akan cerita pasal syarikat. So ini adalah kelas pertama. Bagi yang join malam ni, sabarlah sampai habis. Kak Ina akan buat setiap minggu. Jadi mungkin boleh habis dalam 15 kali seperti sesi yang lalu. Okay, so that's all. Udah?